Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi PDPC online kita. Kali ini kita akan pergi kepada bab 4. Okey. Jadi sebelum tu pada anak-anak murid, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia dengan kelas online kita hari ini ya. Jadi untuk semua anak-anak murid, kalau ada buku teks reka bentuk dan teknologi, kamu boleh buka muka surat 66. Muka surat 66. Okey. Tajuk kita lakaran bab keempat, tingkatan 1. Tajuk kita apa dia? Lakaran. Baik, kenapa kita kena belajar lakaran? Baik, lakaran merupakan asas atau kemahiran yang sangat penting untuk kita kuasai dalam pada kita belajar ilmu reka bentuk dan teknologi. Okey. Baik, dalam bab ni apa yang objektif yang kamu kena dapat? Okey, hasil pembelajaran dalam bab ini. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kamu kena menyenarai. Okey, peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, itu yang pertama, objektif pertama. Yang kedua, mengenal pasti lakaran pictorial. Ni nanti kita tengoklah. 3, menghasilkan lakaran produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Baik, kemudian setelah kita dapat pandai melakar, kita memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. Ini objektif-objektif. Jadi, selain itu, kita kena menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih dan akhir sekali mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih. Baik, sebelum kita pergi ke semua ni, ke 6 ni, kita kena belajar dulu macam mana kita nak menghasilkan lakaran. Okey. Dalam bab ni, lakaran jenis apakah yang kita kena tahu? Okey. Baik. Lakaran yang utama sekali yang kamu kena tahu adalah disebut sebagai lakaran pictorial. Okey, macam ni ejaan dia. Lakaran pictorial. Baik, lakaran pictorial. Apa yang dikatakan dengan lakaran pictorial? Okey. Baik, lakaran pictorial ni merupakan gambaran kasar. Okey, gambaran kasar objek sebenar yang dilihat daripada pelbagai arah. Okey, objek sebenar. Okey. Kemudian dia dilihat dalam pelbagai arah. Ini yang disebut sebagai lakaran pictorial. Baik, cikgu nak tunjuk kamu gambar ni Okey, ini adalah lakaran pictorial. Contoh. Okey. Ini adalah contoh lakaran pictorial. Lakaran ni kita boleh lihat daripada pelbagai arah. Okey, ini dari arah belakang. Okey, ini daripada sudut perspektif dia. Ini bahagian belakang, pandangan belakang dia. Pandangan hadapan. Kemudian pandangan sisi. Yang tu kita sebut sebagai lakaran pictorial. Okey. Baik. Ini pun ada lagi satu contoh. Lakaran pictorial. Kita boleh tengok jadi lakaran tadi dia kata lakaran pictorial ni. Okey. Baik, lakaran pictorial ni dia mesti yang keduanya. Lakaran pictorial ni dia mesti dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Ataupun kita sebut dia 3D. Okey. Lakaran ini menunjukkan gambaran bentuk satu objek dalam
bentuk 3 dimensi atau boleh juga dalam bentuk 2 dimensi. 3 dimensi atau 2 dimensi. Okey. Baik, lakaran pictorial ni digunakan oleh seorang pereka bentuk untuk menggambarkan idea, okey, ataupun konsep. Okey, idea atau konsep reka bentuk. Okey, idea atau konsep reka bentuk. Baik, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, ini adalah contoh gambar konsep. Okey. Baik, ini adalah gambar konsep. Nampak tak? Gambar beg. Okey. Ini gambar lakaran. Seorang pereka bentuk tu dia nak cipta beg. Dia nak reka beg. Okey, jadi konsep rekaan dia tu seperti yang kita tengok dalam gambar ni. Okey, gambar beg ini berbeza sikit dengan beg ini. Kenapa? Itu dikatakan sebagai konsep. Okey, konsep pereka bentuk ni dia nak buat apa. Okey. Baik, itu yang disebut sebagai lakaran pictorial. Okey. Baik, kalau kamu tengok buku teks, dalam buku teks apa yang dikata dalam buku teks? Okey. Cuba tengok. Okey. Pelajar-pelajar ini gambar dan pelajar ini mereka melukis apa lakaran pictorial mereka sendiri. Baik, mereka lukis ni lakaran tu datang daripada mana? Mestilah daripada idea mereka. Apa yang mereka tersimpan di dalam ingatan mereka, idea mereka tu mereka terjemahkan dalam bentuk lakaran. Okey. Baik, tengok di sini dia kata lakaran pictorial memberikan gambaran suatu objek melalui 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan. Melakar ialah proses menjana idea dalam minda anda. Okey. Seterusnya, anda akan menjelmakan idea tersebut di atas kertas dengan menggunakan pen dan juga pensel. Baik, lakaran pictorial boleh disediakan dalam bentuk cotengan atau lakaran peribadi, lakaran persembahan, lakaran penerokaan, lakaran perkembangan idea dan juga teknik lakaran. Okey. Baik, dia kata di situ lakaran pictorial ni. Okey, lakaran pictorial ni boleh dipersembahkan dalam bentuk lakaran peribadi. Okey. Lakaran peribadi. Okey. Baik, sebagai seorang pereka bentuk, okey, anda sentiasa akan melakar. Kat sini cikgu nak tunjuk Instagram seorang pereka bentuk. Baik, nama pereka bentuk ni Ansari Design. Okey, tengok. Okey, ini adalah lakaran-lakaran peribadi dia. Okey, dia melukis, sentiasa melukis. Okey, dari sini dia akan dapat idea. Kalau kamu ada Instagram, kamu boleh cari apa pereka-pereka bentuk di sana Tengok dia lukis gambar. Ada banyak. Ini dikatakan sebagai lakaran peribadi. Selain daripada lakaran peribadi, kita ada lakaran persembahan. Okey, lagi sekali lakaran persembahan. Okey, lakaran persembahan ni kita lakar cantik-cantik, kemudian kita akan pamerkan atau persembahkan kepada pelanggan. Contoh macam ni Okey, ini adalah contoh lakaran persembahan. Dia siap dengan warna, dia siap dengan rendering dia, kemudian dia ada maklumat dan sebagainya. Kemudian gambar ni kita akan presentkan, persembahkan kepada kita punya pelanggan. Katakan pelanggan kita nak kita cipta sesuatu kan. Kemudian kita reka, lukis dulu, bukan terus reka, kita lakar dulu. Kemudian bila dipersetujui bentuk, grafik dan sebagainya, barulah
apa objek itu akan dihasilkan. Okey. Baik. Selain daripada itu, lakaran pictorial ni juga digunakan untuk lakaran apa? Penerokaan. Okey, lakaran penerokaan. Okey. Kemudian lakaran penerokaan ni contoh lakaran penerokaan ni ada banyak ya. Okey, ini contoh lakaran penerokaan. Okey. Dalam buku teks kita boleh tengok ya. Dalam buku teks muka surat berapa dia boleh tunjuk lakaran penerokaan macam mana. Okey, ni yang dikatakan sebagai okey, ni lakaran penerokaan. Okey. Kita buat design. Contoh kita buat design bag. Kemudian bag yang pertama kita lukis gambar macam ni. Bag yang kedua kita lukis macam ni. Kita ubah daripada bentuk macam ni dan akhirnya kita dapat macam ni. Ini dikatakan sebagai lakaran penerokaan. Okey. Baik, selain pada lakaran penerokaan, kita ada lakaran perkembangan idea. Okey. Lakaran perkembangan idea. Okey. Lakaran perkembangan idea macam mana? Okey, cikgu nak tunjuk gambar ni. Ini contoh seorang pereka bentuk dia buat lakaran perkembangan idea. Baik, lakaran dia bukan buat satu sahaja. Kalau macam ni kita tengok dia buat 5. Mungkin dia ni dapat tugasan untuk mencipta mereka bentuk cordless screwdriver. Cordless screwdriver. Jadi cuba tengok rekaan pertama dia macam ni. Kemudian dia terokar dia idea lagi. Perkembangan idea. Kemudian dia buat macam ni. Kemudian rekaan yang ketiga macam ni. Rekaan keempat dia macam ni. Rekaan kelima dia macam ni. Jadi bila nak antara 5 ni yang mana yang terbaik. Okey, yang mana memenuhi konsep-konsep atau ciri-ciri yang diperlukan pelanggan, maka itulah yang dipilih. Okey. Baik, kemudian kita ada lakaran teknikal. Okey. Lakaran teknikal. Baik, lakaran teknikal ni lakaran yang disertai oleh ukuran dia, lebar dia, segala benda, ciri-ciri apa akhir itulah. Okey, ukuran dia, lebar dia berapa. Jadi kita tahu dah itu disebut sebagai lakaran teknikal. Kemudian lakaran pictorial juga boleh disembahkan dalam bentuk lakaran digital. Okey, lakaran digital. Baik, sebelum tu cikgu nak tunjuk kamu video ini. Okey, ini adalah lakaran digital. Bukan lakaran digital lah, video macam mana nak menghasilkan lakaran. Okey. Baik. Ini bila kita dah belajar peringkat yang lebih tinggi, diharapkan kamu semua nanti akan boleh menghasilkan lakaran seperti yang dibuat ni lah. Ini kena banyak latihan. Dan okey, kita sentiasa kena peka macam mana menghasilkan lakaran yang macam ni. Inilah kita punya objektif kita. Objektif kita dalam bentuk lakaran supaya kamu dapat menghasilkan lakaran yang sebegini rupa lah. Okey. Baik. Okey. Saya rasa cukup dekat sini dulu. Kita sebagai pengenalan kepada tajuk lakaran bab 4. Okey. Jadi saya nak kamu buat ulang kaji dan baca topik bab 4 ini ya. Sekian, terima kasih.